Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita akan buat video perbandingan di antara dua buah peranti iaitu Oppo Reno 7 Pro 5G dan Samsung Galaxy S22 5G. Okey, aku tahu kan korang mesti pelik kenapa bandingkan antara smartphone kelas mid-range atasan dengan smartphone flagship. Jawapan dia memang mudah sebab kita nak lihat sejauh mana perbezaan di antara kedua-dua kelas peranti ni. Jadi kedua-dua smartphone ni dia dijual pada tanda harga jualan yang berbeza lah, of course lah kan. Di mana untuk Samsung Galaxy S22 5G ni dia dijual pada harga jualan permulaan RM3,499 untuk model 8GB RAM dan 128GB internal. Manakala Oppo Reno 7 Pro 5G pula dia dijual pada harga jualan RM2,999 untuk model 12GB RAM dan 256GB internal. Maka untuk harga jualan ni kita boleh nampak lah yang mana terdapat perbezaan sebanyak RM500 di antara kedua-dua device ni, dan Oppo Reno 7 5G ni dia menawarkan kapasiti RAM dan kapasiti storage yang lebih besar kalau nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22 5G. So macam untuk S22 5G ni, kalau korang nak go for storage yang lebih besar iaitu 256GB, korang kena tambah duit sikit lah iaitu sebanyak RM200. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita mulakan video pembandingan ini. Let's go. Maka kita akan mulakan perbandingan ni dengan apa yang ada dalam kotak jualan terlebih dahulu. So kalau kita lihat pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni, selain daripada smartphone, dalam kotak korang akan menerima satu casing transparent yang memang cukup tebal. Kemudian korang juga akan dapat SIM injector, kabel USB-A to USB-C dan adapter pengecasan pantas SuperVOOC 65W yang boleh charge phone ni daripada 0 hingga 100% dalam masa 31 minit sahaja. Memang laju gila. Manakala untuk Samsung Galaxy S22 5G, selain daripada smartphone, dalam kotak korang akan menerima satu SIM injector dan satu kabel pengecasan USB-C to USB-C. And yap, itu je lah kan dalam kotak kan. Dia tak ada bagi charger. So maknanya dekat sini, kalau korang nak charge Samsung Galaxy S22 5G ni, korang kena tambah duit sikit lah kan untuk dapatkan adapter pengecasan yang menyokong sambungan USB-C. Dan kalau korang dapatkan adapter ni pun sekalipun, Samsung Galaxy S22 5G ni dia hanya menyokong pengecasan maksimum 25W sahaja. So kira dia lambat sikit lah nak charge tu kan. Kemudian kalau kita lihat dari segi rekaan luaran pula, pada bahagian hadapan Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia didatangkan dengan skrin AMOLED 90Hz berukuran 6.55 inci dengan resolusi Full HD+ dan pelindungan skrin Corning Gorilla Glass 5. Manakala untuk Samsung Galaxy S22 5G ianya didatangkan dengan skrin bersaiz 6.1 inch Dynamic AMOLED 2X 120Hz dengan resolusi Full HD+ dan pelindungan skrin Corning Gorilla Glass Victus. Maka kalau nak cerita dari segi kualiti skrin tu kan, kedua-dua smartphone ni dia mempunyai hasil kualiti skrin yang lebih kurang sama je di mata aku. Tak kisahlah dari segi dia punya color, viewing angle, sharpness, semua memang cantik lah. Even kedua-dua skrin smartphone ni pun dia menyokong paparan HDR. Cuma kelebihan harus diberikan pada Samsung Galaxy S22 5G ni lah kan. Sebab pertama, skrin Samsung Galaxy S22 5G ni dia menyokong refresh rate sehingga 120Hz. Dan sebab kedua, skrin dia ni mampu untuk memberikan brightness level yang lebih tinggi. Yes, 90Hz pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni bagi aku memang dah cukup smooth dah lah kan kalau nak gunakan untuk kegunaan seharian tu. Tapi of course lah kan, 120Hz tu confirm akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dan kemudian satu lagi yang aku suka juga di mana kedua-dua smartphone ni dia menggunakan paparan skrin yang flat dan kedua-dua smartphone ni juga dia mempunyai bezel skrin yang tersangat nipis. Untuk spesifikasi dalaman pula, Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia diperkasakan dengan penggunaan chipset custom daripada MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 1200 Max, kapasiti RAM sebesar 12GB, storan dalaman jenis UFS 3.1, kapasiti bateri 4500 mAh dan ianya menjalankan sistem operasi Android 11 dengan user interface ColorOS 12. Manakala untuk Samsung Galaxy S22 5G pula dia menggunakan chip pemprosesan flagship daripada Qualcomm iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kapasiti RAM 8GB, storan jenis UFS 3.1, kapasiti bateri 3700 mAh dan ianya menjalankan sistem operasi Android 12 dengan user interface One
One UI 4.1. So untuk performance ni, aku dah buat beberapa ujian synthetic benchmark daripada kedua-dua device ni, dan macam korang boleh nampak ni, memang terang lagi bersulur lah kan. Memang Samsung Galaxy S22 5G ni dia tapau habis ke semua ujian yang dibuat. Tak kisahlah dari segi performance CPU maupun GPU. Namun walaupun skor untuk Snapdragon 8 Gen 1 ni tinggi, seperti biasalah kan, chipset ni dia tetap ada satu masalah, iaitu masalah throttling. Bermakna kalau kita gunakan phone ni untuk main game pada jangka masa yang lama misalnya, performance memang akan drop secara drastik. So aku ada run 3D Mark Wildlife Extreme selama 1 jam 20 minit pada kedua-dua smartphone ni, dan dapatan yang aku dapat, macam korang boleh nampak, skor untuk Snapdragon 8 Gen 1 ni dia jatuh dengan sangat drastik tau. Korang bayangkan, skor dia ni jatuh lagi bawah daripada Oppo Reno 7 Pro 5G yang menggunakan MediaTek Dimensity 1200 Max. Dan sepanjang ujian ni dibuat, aku perasan juga yang mana suhu pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia lebih sejuk kalau nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22 5G. So dekat sini kita boleh nampak lah yang mana memang payah benar kan untuk menyejukkan Snapdragon 8 Gen 1 ni. So persoalan dia sekarang kan, apa maksud kan ujian-ujian yang aku buat ni kan? Maksud dia adalah untuk Oppo Reno 7 Pro 5G, walaupun dia punya chip pemprosesan dia tu tak sehebat macam yang ada pada Samsung Galaxy S22 5G, still ianya mampu untuk mengawal suhu CPU dan GPU dengan lebih baik. Benda ni maybe thanks to penggunaan multi-cooling system, sistem booster dan AI frame rate stabilizer yang diguna pakai pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni lah. Dan secara ARM-nya pun kedua-dua smartphone ni pun memang akan perform dengan baik lah kan untuk tas-tas yang ringan tu. Tapi let's say kalau kita main game yang grafik intensif macam Genshin Impact contohnya, performance CPU dan GPU Samsung Galaxy S22 5G ni dia memang akan drop apabila dimainkan pada jangka masa yang lama. Dan kemudian untuk operating system pula, yang ini aku memang akan lebih memihak kepada One UI. Yes, aku tahu kan, walaupun Color OS ni dia ada banyak juga feature-feature yang menarik kan. Contohnya macam PC Connect yang mana korang boleh synckan phone ke PC. So dekat sini korang boleh control lah phone ni dari PC kan. Nak copy paste text pun boleh, or even nak drag gambar masuk ke PC pun boleh. And dia punya first setup dia pun memang sangat mudah lah nak buat. Dan Color OS dekat Oppo Reno 7 Pro 5G ni pun dia ada emoji kan. Korang boleh create avatar korang sendiri. Lepas tu even time gaming pun dia juga ada fungsi 4D vibration tu semua. So bila main game tu dia rasa lebih immersive lah kan. Tapi itulah kan, pada One UI ni kan, One UI Samsung Galaxy S22 5G ni aku suka sebab dia integrated sekali tau segala fungsi Material U untuk Android 12 tu. Di mana setiap kali kalau kita tukar wallpaper tu kan, secara automatik dia akan baca color palette wallpaper kita tu, dan kemudian dia akan sesuaikan dengan theme One UI tu sendiri. And then kemudian kalau nak cerita dari segi kestabilan UI, bagi aku kedua-dua UI yang ada pada kedua-dua phone ni memang cukup stabil. Sepanjang aku guna tak ada bugs, tak ada lag, memang kedua-dua memang super smooth. Kemudian untuk kamera pula, Samsung Galaxy S22 5G dia dilengkapi dengan setup 4 kamera, iaitu kamera utama Samsung GN3 50MP f1.8, kamera ultrawide 12MP f2.2, kamera teleskop 3x zoom 10MP f2.4, dan kamera hadapan IMX 374 10MP f2.2. Manakala untuk Oppo Reno 7 Pro 5G pula, dia didatangkan dengan setup 4 kamera juga, iaitu kamera utama IMX 766 50MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera hadapan IMX 709 32MP f2.4. Maka dekat sini kita boleh nampak, walaupun hanya sebuah smartphone mid-range kelas atasan, Oppo dia tetap belanja kita kan dengan menggunakan sensor yang flagship lah. Contohnya macam IMX 766 untuk kamera utama dia dan IMX 709 untuk kamera hadapan. Dan aku nak share fun fact sikit lah, untuk Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia adalah merupakan smartphone pertama di dunia yang menggunakan sensor IMX 709 untuk kamera hadapan tu, dan Oppo develop sensor kamera ni bersama-sama dengan Sony. So untuk feature-feature kamera tak ada banyak sangat perbezaan penawaran pada kedua-dua peranti ni. Macam kedua-dua turut menawarkan fungsi night shot, fungsi pro camera kan untuk still foto dan video, fungsi portrait, dan kedua-dua phone ni juga turut menawarkan fungsi portrait video kan. Tapi ada perbezaan sikit lah, di mana dekat Samsung Galaxy S22 5G untuk portrait video ni dia just ada 7 pilihan tahap bokeh tu. Tapi dekat Oppo Reno 7 Pro 5G dia ada 25 pilihan aperture bokeh blur tu. Dan kemudian untuk portrait video ni juga ada fungsi filter khas. Contohnya macam pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia ada fungsi bokeh flare portrait. Yang ini lagi cantik
kalau dekat background tu dia ada lampu-lampu kan. So dia akan bulatkan lagi kan bokeh ball tu. Manakala dekat Samsung Galaxy S22 5G dia ada fungsi glitch effect. So sebab tu aku kata dari segi fungsi kamera tu, kedua-dua phone ni dia menawarkan feature-feature yang lebih kurang sama. Kemudian untuk kualiti gambar pula, bagi aku lah kan, kedua-dua smartphone ni mampu untuk memberikan result yang baik untuk still foto. Di mana kalau nak cerita dari segi sharpness gambar tu memang dua-dua memang ada. Tapi apa yang aku perasan, kelainan paling ketara adalah dari segi cara kedua-dua phone ni dia memproses warna tu. Di mana untuk Oppo Reno 7 Pro 5G, warna dia memang akan lebih ke arah natural, iaitu warna yang sebenar. Manakala untuk Samsung Galaxy S22 5G, seperti biasa, warna dia memang akan ke arah yang saturated sikit lah. Dari segi kawalan HDR pula, kat sini Samsung Galaxy S22 5G dilihat mampu untuk memberikan result yang sedikit lebih baik. Jadi aku malas nak explain dengan lebih panjang lagi. Apa kata korang judge sendirilah kan gambar-gambar yang aku dah ambil ni, okay? Selepas tu, untuk bahagian rekaan bingkai dan bahagian belakang pula, untuk Samsung Galaxy S22 5G, dia menggunakan design rounded pada bingkai dan penggunaan finishing jenis matte pada permukaan belakang. Manakala untuk Oppo Reno 7 Pro 5G, yang ini design dia memang lain sikit. Pada bingkai dia ni, Oppo mengenakan rekaan flat chamfered edges dan kemudian penggunaan finishing jenis matte juga pada permukaan belakang. Jadi kalau nak bercerita berkenaan dengan rekaan luaran ni, jujurnya, aku memang akan lebih memihak kepada Oppo Reno 7 Pro 5G ni lah kan. Sebab alasan ni memang mudah je. Sebab Oppo Reno 7 Pro 5G ni dia rasa lebih premium di tangan. Sebab rekaan dia boxy, kemudian dia punya size screen dia pun memang just nice, ringan pun ringan, dan ditambah dengan rekaan finishing back panel Oppo Glow dia ni, lagilah akan membuatkan Oppo Reno 7 Pro 5G ni nampak lebih outstanding. Don't get me wrong, rekaan Samsung Galaxy S22 5G ni pun sebenarnya okey kan. Cuma dia tak rasa extra premium macam yang ada pada Oppo Reno 7 Pro 5G ni. Kena pula Samsung Galaxy S22 5G ni kan, rekaan back panel dia ni diperbuat daripada polikarbonat plastik kan. Tapi dekat Oppo Reno 7 Pro 5G, back panel dia ni dia gunakan kaca. Dan kalau kita tengok dia punya placement kamera untuk kedua-dua phone ni juga, untuk Samsung Galaxy S22 5G, placement kamera dia sama je kan, lebih kurang sama macam model yang tahun lepas. Tapi untuk Oppo Reno 7 Pro 5G, Oppo dia ada tambah sikit design lah kan. Dia tambah breathing light pada keliling modul kamera dia ni. So dekat sini lampu dia ni memang akan blinking lah kan bila ada notification masuk ataupun time charging phone. Oh, and satu lagi, aku suka rekaan Oppo Reno 7 Pro 5G ni sebab aku boleh buat benda lah ni kan. Memang style. Dan last sekali, kita akan bercerita berkenaan dengan benda yang ada dan tak ada pada kedua-dua smartphone ni. So macam haptic vibration, kedua-dua smartphone ni memang champion kan. Dia punya vibration dia tu memang cukup tactile lah. Kemudian kedua-dua smartphone ni juga turut didatangkan dengan setup stereo speaker yang baik. Untuk Oppo Reno 7 Pro 5G ni, bunyi dia adalah lebih dia orang lebih utamakan bunyi mid dengan bunyi bass. Manakala untuk Samsung Galaxy S22 5G pula, dia punya bunyi tu dia lebih mengetengahkan bunyi treble lah untuk dapatkan sound yang lebih dynamic. Dan kemudian kedua-dua smartphone ni juga turut mempunyai bacaan in-display fingerprint scanner yang laju dan tepat. Yang membezakan kedua-dua smartphone ni bagi aku, satu, hanya Samsung Galaxy S22 5G ni saja yang mempunyai fungsi wireless charging dan reverse wireless charging. Dan kedua, hanya Samsung Galaxy S22 5G ni saja yang mempunyai rating ketahanan air dan debu IP68. Dan aku rasa tu je lah kan perbandingan di antara Samsung Galaxy S22 5G dan Oppo Reno 7 Pro 5G. Jadi walaupun satu adalah flagship dan satu adalah mid-range kelas atasan, tak bermakna yang flagship ni semuanya bagus, dan dalam masa yang sama tak bermakna yang mid-range kelas atasan ni banyak yang tak baik. So akan ada pro and cons lah kan di antara kedua-dua peranti ni, okay?
Jadi guys, sampai di sini saja video pembandingan kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.